Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Ustazah ucapkan kepada anak-anak tahun 5. Okey, untuk PDPR kita hari ini, kita akan sambung semula tajuk beriman kepada qada dan qadar. Okey, untuk hari ini anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 6. Kita akan sambung semula, okey? Okey, untuk yang hari ini, maksud beriman kepada qada dan qadar. Okey, lain yang kita belajar minggu lepas. Maksud qadar, yang ini maksud beriman kepada qada dan qadar. Anak-anak tengok ya, yang kotak atas sekali. Okey, beriman kepada qada dan qadar bermaksud mempercayai dan meyakini bahawa Allah telah menentukan sesuatu perkara dan melaksanakan mengikut ketentuannya. Okey, maksudnya, okey, bila ada soalan yang minta apa maksud beriman kepada qada dan qadar, anak-anak tak boleh jawab pengertian qada yang pelaksanaan satu perkara mengikut ketentuan Allah tu, tak boleh. Kena jawab yang ini ya, yang kotak atas sekali warna purple tu, okey? Maksud dia mempercayai dan meyakini. Mesti ada perkataan mempercayai dan meyakini bahawa Allah telah menentukan sesuatu perkara dan melaksanakan mengikut ketentuannya. Okey? Kata kunci kat depan tu kena ingatlah, mempercayai dan yakin. Okey, kita kena percaya dan yakin bahawa Allah yang tentukan sesuatu perkara tu, atau dialah yang laksanakan sesuatu tu mengikut ketentuannya. Dia dah tentukan. Okey? Kita kena yakin dan percaya. Okey, itu maksud beriman kepada qada dan qadar. Okey. Kemudian, kotak yang kedua, setiap orang Islam wajib juga mempercayai bahawa setiap yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah yang termaktub sejak azali. Jadi, kita kena percaya setiap apa yang berlaku kepada kita tu dah tertulis, dah ada, dah ditentukan sejak kita lahir lagi. Okey. Kemudian, segala yang berlaku dalam alam ini sama ada baik ataupun buruk telah ditentukan oleh Allah dengan penuh keadilan tanpa sebarang kezaliman. Okey, kemudian setiap manusia wajib berusaha, berikhtiar dan berdoa untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Okey, apa yang kita nak sekarang sebagai seorang anak, apa yang anak-anak nak sebagai seorang pelajar? Okey, apa yang anak-anak nak? Okey. Sekiranya anak-anak ingin berjaya, jadi kita wajib berusaha. Okey, kalau kita nak berjaya dengan cemerlang, kita wajib berusaha, ikhtiar dan berdoa untuk mencapai cita-cita kita. Okey, macam anak-anak sebagai pelajar, anak-anak nak mendapat keputusan yang cemerlang di dalam peperiksaan seperti UPKK. Okey, jadi sekiranya anak-anak ingin mencapai target 8A UPKK, jadi anak-anak kena berusaha, wajib berusaha, ikhtiar, kena rajin, usaha, ikhtiar dan berdoa. Okey, dah usaha, kemudian kita ikhtiar dengan cara kita bersungguh-sungguh, kemudian kita berdoa, minta pada Allah, okey, apa yang kita nak. Okey, kemudian sekiranya apa yang dicita-citakan masih tidak tercapai, okey, walaupun manusia telah berusaha, ikhtiar dan berdoa, maka perlu diyakini bahawa ada hikmah di sebalik apa yang terjadi. Kalau apa yang anak-anak nak tu tak dapat lagi, okey, contohnya, okey, dalam pelajaran anak-anak dah belajar betul-betul, dah usaha, dah berdoa, tapi still juga belum dapat keputusan yang terbaik dan cemerlang. Okey, jadi anak-anak kena yakin bahawa apa yang Allah bagi tu ada hikmahnya. Mungkin ada yang terbaik lagi selepas ini, mungkin ada yang lebih baik yang akan Allah bagi. Ya, kita kena fikir secara positif. Okey, kena berfikir bersangka baik terhadap Allah. Manusia hendaklah sentiasa bersangka baik kepada Allah dalam perkara qada dan qadar. Apa yang Allah dah tentukan dan ditetapkan, kita kena berfikir baik. Okey, jadi kita tak boleh bersangka buruk kepada Allah. Okey. Okey. Usaha dan ikhtiar tu tanpa berdoa tidak dianggap tawakal tetapi merupakan kesombongan. Manakala berdoa tanpa usaha dan ikhtiar juga tidak dianggap tawakal tetapi merupakan kemalasan. Okey. Mari kita tengok apakah akibat. Okey, akibat iaitu kesan buruk kalau kita tidak beriman kepada qada dan qadar. Okey, anak-anak tengok. Okey, anak-anak tengok ya. Yang pertama, antara akibatnya sekiranya seseorang itu tidak beriman kepada qada dan qadar, yang pertama, hukumnya menjadi kafir. Okey? Terus jatuh hukum kafir. Okey? Yang kedua, jauh daripada rahmat Allah. Okey, kita susah nak dapat
rahmat ataupun keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, mudah berputus asa dan malas berusaha. Sekiranya kita tidak percaya tentang apa yang qada-qadar yang Allah tentukan, jadi kita pun tak nak, kita pun malas nak usaha, dan kita pun sentiasa putus asa, tak nak perbaiki, tak nak usaha, tak nak berusaha dengan lebih gigih. Okey, mudah berputus asa dan malas berusaha. Yang keempat, menjadi sombong dan angkuh. Okey, sekiranya kita tidak percaya tentang qada dan qadar Allah, kita akan menjadi sombong dan angkuh. Okey, malas, tak nak solat, tak nak memohon doa. Okey, tu maksudnya kita sombong dan angkuh. Okey, jiwa tidak tenteram. Okey, bila kita tidak percaya dan kita tidak yakin tentang qada dan qadar yang Allah tentukan kepada kita, jadi jiwa kita hidup dalam tidak tenteram. Okey, tidak tenang. Okey, gelisah. Okey, rasa ada yang tidak kena. Okey, kemudian mari anak-anak lihat apakah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Okey, di dalam perbualan itu ada hikmah beriman kepada qada dan qadar. Jadi anak-anak kena baca dan kena keluarkan apa di hikmah-hikmah dia. Okey, yang pertama, melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar serta menjauhkan diri dari sifat sombong dan berputus asa. Okey, jadi yang pertama hikmah dia iaitu kelebihan. Kalau kita beriman kepada qada dan qadar, kita akan melatih diri kita untuk banyak bersyukur, bersabar, jauhkan diri kita daripada sifat sombong dan berputus asa. Okey, kita dapat elakkan semua perkara-perkara itu. Sifat-sifat itulah. Okey, kemudian ia juga akan memupuk sifat husnuzan. Okey, akan memupuk sifat husnuzan. Okey, memupuk sifat husnuzan iaitu bersangka baik. Okey, akan memupuk sifat bersangka baik kita kepada Allah. Kemudian kita akan rajin bekerja serta menenangkan jiwa kita. Okey, kita akan rajin bekerja, rajin berusaha. Kemudian hati dan jiwa kita pun tenang. Okey, nak buat apa-apa ataupun nak menjalani kehidupan kita pun kita akan rasa seronok. Kita ada masalah. Okey. Okey. Itu dia hikmah, iaitu kelebihan yang kita dapat kalau kita berpercaya ataupun beriman kepada qada dan qadar. Okey, mari kita tengok apa yang kita perlu amalkan dari tajuk beriman kepada qada dan qadar ini. Okey, mari kita tengok yang di atas. Doa merupakan perhubungan antara manusia dengan Allah. Okey, hubungan kita dengan Allah, kita kena berdoa untuk mendapatkan sesuatu yang baik dan menjauhkan diri daripada sesuatu yang buruk. Okay, jadi apa yang anak-anak nak, apa yang hajat anak-anak yang baik-baik, kita minta pada Allah, kita berdoa, sentiasa berdoa kepada Allah. Okey, bukan saja kita boleh berdoa di dalam solat. Okey, dia waktu-waktu bila-bila pun kita boleh minta apa yang kita nak. Okey, waktu hujan lebat kita boleh berdoa apa yang kita minta, hendaklah benda-benda yang baik. Okey, apa yang akan kita dapat amalkan daripada pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, berdoalah hanya kepada Allah yang Maha Berkuasa. Kemudian sentiasa berdoa kepada Allah dalam semua keadaan, sama ada susah ataupun senang. Okey, jadi kita berdoa bukan masa kita susah sahaja. Okey, dalam keadaan kita, waktu kita senang pun kita perlu berdoa. Kita jangan sombong dengan Allah, jangan kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Okey, itu saja. Okey, jadi untuk tajuk pertama kita beriman kepada qada dan qadar dah habis. Okey, jadi saya harap anak-anak dapat memahami, okey, dan dapat mengamalkan, okey, apa yang dipelajari dalam kehidupan seharian kita. Kita kena guna, praktikkan dalam kehidupan seharian. Okey, sekian sahaja, dan saya akan bagi tugasan kuis untuk anak-anak jawab untuk hari ini. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.